Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa kabar semua penonton di sana? Saya Ustaz Imir akan ajar semua dalam ibadah tahun 5. Assalamualaikum adik-adik. Apa khabar semua? Nama Ustaz Imir Izzat. Hari ini Ustaz akan ajar kalian semua tahun 5 dalam ibadah. Adik-adik, sebelum kita mulakan pelajaran, marilah kita sama-sama mendedahkan tangan dan mengaminkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nampak tak beg Ustaz yang tadi bawa? Nampak kan? Okey, ini adalah beg travel. Ini adalah beg yang orang pergi balik kampung ataupun yang keluar untuk kerja ataupun sebagainya lah. Okey. Adik-adik nak tahu tak, orang yang travel ataupun yang merantau dipanggil orang musafir. Dan orang musafir dia mesti lebih pada 2 marhalah ataupun 90 km. Terdapat pelbagai kelebihan bagi orang-orang yang musafir. Adik-adik nak tahu kan apa tu, macam mana orang kelebihan tu dapat? Okey, kita dengarkan firman Allah dari surah Al-Hajj ayat 78. بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Okey adik-adik, dalam firman Allah, Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj." Surah Al-Hajj ayat 78. Yang bermaksud, dan tidak ia menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam agama. Maknanya adik-adik, Allah takkan bagi keberatan sekalipun pada umat-umat manusianya. Lebih-lebih lagi orang yang bermusafir. Adik-adik nak tahu tak apa kelebihan bagi orang musafir? Okey. Kelebihan bagi orang musafir, Allah bagi keringanan dalam solat. Apa nama solat-solat dia? Hari ini Ustaz akan ajar semua solat jamak dan solat qasar. Solat jamak dari segi bahasa ialah menghimpunkan. Dari segi istilah pula, menggabungkan 2 waktu solat dalam 1 waktu dengan syarat-syarat tertentu. Nak tahu tak solat apa yang boleh jamak? Solat yang boleh jamak ialah solat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Okey, solat yang boleh jamak ialah Zuhur dengan Asar boleh gabung serta Maghrib dan Isyak yang boleh gabung. Solat Asar dan Maghrib tidak boleh digabung sama sekali. Okey, nak tahu tak jenis-jenis jamak dia macam mana? Okey, kita ada 2 sahaja jenis-jenis jamak, iaitu yang pertama jamak takdim dan yang kedua jamak takhir. Okey, apa benda tu pula Ustaz, jamak takdim dengan jamak takhir ni? Okey, jamak takdim ialah himpunan 2 waktu solat dalam waktu pertama. Macam mana tu? Okey, kita ada 2 buah solat, betul? Okey, Ustaz bagi tahu situasi. Okey, Abu singgah
Okey, dia balik kampung. Contoh dari Kuala Lumpur ke Kelantan pukul 12. Okey, sampai dalam pukul 1 dia berniat untuk solat jamak takdim. Dan waktu tu waktu Zuhur. Contoh pada pukul 1:30 lebih kurang. Okey, dia singgah di R&R dan bersolat di situ. Jadi maknanya dia solat jamak takdim. Jadi Zuhur ke dalam waktu pertama, Zuhur dan Asar. Boleh faham kan? Okey, apa pula jamak takhir? Okey, jamak takhir ialah menggabungkan dua waktu solat dalam waktu kedua. Dia terbalik daripada solat jamak takdim. Maksud dia macam mana? Okey, ustaz bagi situasi yang sama. Okey, tapi ni nama lain pula. Okey, yang ni Ali. Ali dia balik kampung waktu yang sama pukul 12. Tapi dia tak nak singgah. Dia nak teruskan perjalanan sampai pukul 4. Sampai pukul 4, okey, solat asar betul. Dalam 4.30 macam tu. Okey, dia singgahlah R&R dekat dalam kawasan Kelantan. Dia belum sampai lagi. Dia sampai di R&R dan bersolat di situ. Itulah maknanya dia solat pada waktu kedua. Manakala kalau jamak takdim, solat pada waktu pertama. Bagus. Baik adik-adik. Apakah syarat-syarat dan cara lafaz solat? Nak tahu tak? Banyak lagi ustaz nak cerita. Tapi jangan ke mana-mana. Ustaz akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali di rancangan Kafah di Hijrah. Baik adik-adik, ibu bapa, kita dah tahu apa itu pengenalan dan jenis-jenis jamak. Betul tak? Okey, apa pula syarat-syarat jamak dan bagaimana lafaz-lafaznya? Okey, kita pergi kepada syarat-syarat dahulu. Okey, syarat-syarat jamak ada 4 bagi syarat takdim dan 3 bagi syarat jamak takhir. Okey, kita pergi ke jamak takdim dulu. Okey, jamak takdim yang pertama mestilah mengikut tertib, iaitu mendahulukan yang pertama dan buat yang kemudian. Jadi contoh solat yang pertama perlu solat dahulu, selepas itu barulah solat yang kedua. Yang kedua, dia mestilah meniat jamak sebelum solat solat pertama. Maknanya awak perlu berniat sebelum solat pertama. Kalau awak tak niat, jadi awak tak boleh buat solat jamak. Semua perkara perlu berniat. Betul tak? Betul. Okey, yang ketiga, segerakan solat kedua selepas solat pertama. Selepas awak bagi salam pada solat yang pertama, berdiri semula untuk solat yang kedua. Contoh solat Zuhur, selepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, bangun semula dan berniat solat asar. Dan terakhir sekali, yang lain dan tak bukan, perlulah dalam keadaan musafir. Bukan orang yang berada di rumah ataupun orang yang sekitar kawasan saja. Contoh awak nak pergi rumah jiran, lepas awak berniat jamak. Tak boleh. Okey, bagaimana pula jamak takhir? Okey, jamak takhir ada 3. Yang pertama, perlulah berniat jamak takhir. Seperti mana kalau jamak takdim, awak perlu berniat. Kalau jamak takhir, perlulah berniat jamak takhir. Yang kedua, masih musafir sepanjang perjalanan. Maknanya sepanjang perjalanan, contoh dari KL, Kuala Lumpur ke Kelantan, sepanjang tu awak kena bermusafir. Jangan awak boleh berhenti untuk solat lah. Bila dah sampai asar, contoh dah sampai ke Kelantan, awak area Kelantan tu, okey, R&R, awak berhenti dekat situ dan solat jamak takhir. Okey, yang ketiga, tiada disyaratkan tertib. Maknanya awak boleh solat kedua dahulu, baru awak boleh solat pertama. Ataupun awak boleh buat solat pertama dulu, lepas tu kedua. Tak ada masalah macam yang solat jamak takdim. Okey, nak dengar tak lafaz-lafaz niat, jamak, takdim dan takhir? Okey, kita dengarkan bersama-sama. Bagi lafaz niat solat jamak takdim, Zuhur dan Asar. Usolli fardul zuhri arba'ah raka'atin majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala.
Maksud dia, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat dijamakkan asar ke dalamnya kerana Allah Ta'ala. Bagi jamak takdim asar, usalli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ilal zuhri adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat dijamakkan dengan zuhur tunai kerana Allah Ta'ala. Bagi lafaz niat, solat jamak takdim maghrib dan isya, usolli fardul maghribi thalatha raka'atin majmu'an ilaihil isya'i adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat dijamakkan dengan isya ke dalamnya tunai kerana Allah Ta'ala. Bagi solat jamak takdim maghrib, bagi solat jamak takdim isya pula, usolli fardul isya'i arba'a raka'atin majmu'an ilal maghribi adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat dijamakkan dengan maghrib tunai kerana Allah Ta'ala. Bagi solat jamak takhir zuhur dan asar pula, ini jamak takhir ya. Usalli fardul zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilal asri adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat dijamakkan dengan asar tunai kerana Allah Ta'ala. Bagi solat jamak takhir asar pula, usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil zuhri adaan lillahi ta'ala. Maksud dia, sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat dijamakkan zuhur ke dalamnya kerana Allah Ta'ala. Bagi solat jamak takhir maghrib dan isya, usolli fardul maghribi thalatha raka'atin majmu'an ilal isya'i adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat dijamakkan dengan isya tunai kerana Allah Ta'ala. Bagi jamak takhir isya pula, usolli fardul isya'i arba'a raka'atin majmu'an ilaihil maghribi adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat dijamakkan dengan maghrib ke dalamnya tunai kerana Allah Ta'ala. Banyakkan lafaz-lafaz niat solat jamak dan qasar. Okey, tak apa. Adik-adik cuba hafal satu persatu. InsyaAllah adik-adik boleh hafal kesemuanya. Baik adik-adik, kita dah tahu solat jamak betul. Bagaimana pula solat qasar? Okey, solat qasar dari segi bahasa dan istilah. Okey, dari segi bahasa ialah memendekkan. Dan dari segi istilah, pendekkan bilangan rakaat yang keempat, rakaat 4 menjadi 2. Adik-adik nak tahu, adik-adik tahu tak bilangan 4 rakaat solat apa yang ada 4 rakaat? Betul, ada yang adik-adik tahu kat sana. Okey, solat yang ada 4 rakaat hanya betul 3 sahaja. Apa dia tadi? Solat zuhur, solat asar dan solat solat isyak. 3 solat ini sahaja yang boleh menjadi 2 rakaat. Boleh qasar menjadi 2 rakaat. Okey, bagaimana pula syarat-syarat dia? Okey, syarat-syarat dia ada 4 sahaja adik-adik ibu bapa di rumah. Okey, yang pertama, mestilah masuk waktu dan berniat musafir. Awak perlu berniat juga seperti mana macam solat jamak. Hanya dalam hati cakap aku nak berniat solat qasar. Okey. Yang kedua, mestilah keluar dari kawasan tempat tinggal. Maknanya awak keluar daripada rumah awak dan pergi ke balik kampung. Maknanya awak keluar daripada kawasan perumahan awak lah, baru boleh qasar.
Okey, yang ketiga, tidak menetap lebih 4 hari. Maknanya boleh menetap tapi tidak boleh lebih pada 4 hari. Kalau tidak, tak boleh qasar. Okey, hari yang keempat tadi qasar. Yang terakhir sekali, tidak ikut imam solat biasa, iaitu 4 rakaat. Imam yang ada dekat masjid, kalau awak masuk, kalau awak ikut imam yang ada 4 rakaat, awak kena ikut imam tu lah. Awak tak boleh pendekkan jadi 2 rakaat. Banyak lagi ustaz nak kongsikan bersama-sama adik ni. Okey, apa kata kita rehat dulu. Jangan tukar channel lagi. Tunggu dengan ustaz sama-sama. Minum air dulu, tak apa. Kita akan kembali ke pai ni. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, Ustaz gembira tengok adik-adik, ibu bapa yang di Kaca TV yang masih setia dengan Ustaz di Kafah di Hijrah. Baik, sebelum Ustaz mula yang seterusnya, Ustaz recap balik yang belakang tadi. Solat jamak takdim dengan takhir. Okey, macam mana nak ingat? Okey, contoh adik-adik balik kampung dari KL, Kuala Lumpur ke Kelantan. Okey. Dalam perjalanan tu adik pergi solat, adik dah berniat untuk solat jamak takdim untuk singgah di RNR waktu Zuhur nantilah pukul 1. Contoh adik tolak pukul 12. Okey. Dalam waktu tu adik jam ataupun RNR tutup. So adik teruskan perjalanan sampai tak jumpa RNR tu. Okey. Sampai dekat area Kelantan barulah ada nampak 2-3 RNR yang buka. Tapi waktu tu dah waktu asar. Okey, dalam waktu tersebut adik boleh tukar niat untuk solat jamak takhir. Itulah dia panggil solat jamak takdim dan takhir. Yang pertama dan kedua. Okey, cuma kalau adik-adik nak solat jamak takdim yang dekat area KL tu, adik perlulah solat Zuhur dahulu. Kemudian baru solat asar. Kalau solat yang kedua, yang takhir, adik boleh pilih mana satu. Adik nak buat solat Zuhur dulu ataupun solat asar. Tak mengapa. Baik adik-adik, apa pula kelebihan bagi orang musafir? Okey, kelebihan yang seterusnya ialah solat jamak dan qasar. Bagi solat yang qasar, dia tak boleh buat qasar sahaja. Dia mesti memasukkan sekali dalam solat jamak. Okey, apa pula tu solat jamak dan qasar? Okey, solat jamak dan qasar ialah menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu serta memendekkan rakaat yang 4 menjadi 2 rakaat. Dia sama macam jamak biasa, tapi cuma ada pendek rakaat yang mana 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adik-adik ingat lagi tak solat apa yang boleh pendekkan? Betul, solat Zuhur, Asar, betul, Isyak, 3. Jadi solat Zuhur dan Asar yang boleh jamak. Okey, solat Zuhur akan jadi 2 rakaat, solat Asar akan jadi 2 rakaat. Solat Maghrib macam mana? Okey, dia akan jadi 3 rakaat. Tapi boleh gabung dengan solat Isyak yang jadi betul 2 rakaat. Okey, dah pandai dah adik tahu dah tentang solat qasar. Senang kan? Okey, macam mana pula lafaz-lafaz dia? Lafaz dia berbeza sedikit dengan solat jamak. Okey, tak apa. Ustaz dah sediakan khas untuk adik. Nak tengok? Okey. Ustaz tunjukkan. Inilah apa yang Ustaz buat khas untuk adik-adik semua. Inilah dia lafaz niat solat jamak dan qasar. Okey, kita ada takdim dan takhir. Okey, kita tengok satu-satu dulu. Ini adalah takdim Zuhur dan Asar. Okey, lafaz dia usolli fardul zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala. Maksud dia, sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar dijamakkan asar ke dalamnya tunai kerana Allah Ta'ala. Okey. Bagi solat, niat, jamak dan qasar, takdim zuhur dan asar. Okey, inilah dia. Usolli fardul asri rak'ataini qasran majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar dijamakkan dengan zuhur tunai kerana Allah Ta'ala. Okey.
Seterusnya bagi solat jamak dan qasar, takdim, maghrib dan isyak. Okey, bagi yang maghrib, usalli fardul maghribi thalatha raka'atin majmu'an ilaihil isya'i adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat dijamakkan isyak ke dalamnya tunai kerana Allah Ta'ala. Seperti yang Ustaz sebut, maghrib tak boleh dikosarkan, mesti 3 rakaat. Okey, seterusnya bagi solat isyak, usalli fardul isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilal maghribi adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isyak 2 rakaat qasar dijamakkan dengan maghrib tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya jamak takhir. Okey, ini adalah jamak takhir dan qasar bagi solat zuhur dan asar. Okey, usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilal asri adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar dijamakkan dengan asar tunai kerana Allah Ta'ala. Bagi jamak takhir asar, usalli fardul asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar dijamakkan maghrib ke dalamnya tunai kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat solat jamak dan qasar. Okey, ini adalah takhir maghrib dan isyak. Okay, bagi maghrib, usalli fardul maghribi thalatha raka'atin majmu'an ilal isya'i adaan lillahi ta'ala. Maksud dia, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat dijamakkan dengan isyak tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, bagi solat isyak pula, usalli fardul isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilaihil maghribi adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isyak 2 rakaat qasar dijamakkan maghrib ke dalamnya tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, itu sahaja lafaz niat yang ada di sini. Okey. Tapi adik-adik kena ingat apakah pantang larangnya dari solat jamak dan qasar. Okey, ada larangan dia. Okey, yang pertama, pemisahannya terlalu lama. Lepas solat yang pertama, dia lambatkan untuk solat yang kedua. Okey, yang kedua, mengikut imam yang sempurna. Okey, ni bagi qasar. Kalau adik-adik ikut imam yang ada kat masjid, solat yang biasa, dia akan jadi solat yang 4 rakaat lah bagi yang zuhur. Yang ketiga, lebih 4 hari menetap. Yang keempat, bermusafir bertujuan maksiat. Ini pun tidak bolehlah sama sekali. Okay, dan yang terakhir sekali, kurang daripada 2 marhalah. Contoh, awak pergi rumah jiran ataupun kurang daripada 2 marhalah iaitu 90 km lebih kurang. Cantik tak apa yang Ustaz buat yang ni? Cantik kan? Okey, apa kata adik-adik buat juga macam Ustaz dekat rumah. Ustaz tak suruh adik buat yang semua. Adik buat sebahagian ataupun buat nota ringkas tapi buat yang cantik macam Ustaz ataupun lebih cantik lagi. Lepas buat tu macam mana? Okey, hantarkan gambar, snapkan yang ni, contoh nota yang adik buat dan hantarkan di sosial media adik-adik serta hashtagkan ataupun buat hashtag dekat status Kafah di Hijrah. Sampai sini saja Ustaz pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلوا